Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini saya akan fokus kepada tajuk jurnal khas, iaitu bagaimana kita nak membuat soalan jurnal khas melalui ayat urus niaga yang diberikan dalam soalan. Jadi, kita terus rujuk buku teks pada muka surat 117. Iaitu latihan minda yang nombor 2. Okey, kita lihat di sini. Nombor 2, rekod urus niaga berikut dalam jurnal khas yang sesuai. Jadi kita kena pilihlah, kita kena asingkan yang mana satu jurnal khas ini. Sama ada jurnal belian, jurnal jualan, pulangan belian ataupun pulangan jualan. Okey, kita lihat. Yang pasti kita kena ingat, jurnal khas ni untuk urus niaga yang secara kredit ataupun secara hutang sahaja. So kalau kita tengok yang hutang ataupun yang kredit, barulah kita masukkan. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama iaitu Februari 4. Hantar invoice. Okey, ingat invoice ini adalah secara hutang ataupun secara kredit. Jadi soalan ini kita kena fahamkan sama ada dia adalah jurnal jualan ataupun jurnal belian. Okey, bila cakap invoice saja, dia mesti jurnal jualan ataupun jurnal belian. Sekarang kita tengok. Invoice ni dihantar kepada kedai juara. Jadi maksudnya di sini, kedai juara ni, dia beli dengan kita. Jadi kita jual kepada kedai juara. Sebab itulah bila kita jual dengan dia, kita akan serahkan invoice kepada kedai juara ini. Maka untuk soalan ini kita akan masukkan di dalam jurnal jualan. Okey, bukan jurnal belian jurnal jualan. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, Februari 6. Okey, kedai juara memulangkan barang. Okey, bila dia kata memulangkan barang, so dia adalah jurnal pulangan. Okey, kedai juara memulangkan barang kepada kita. Jadi dia adalah jurnal pulangan jualan. Okey, dan soalan 12 hari bulan, hantar invoice sekali lagi. Okay, bila dia kata hantar invoice kepada Pasar Mini Ida, maksudnya ni adalah jurnal jualan. Jadi macam mana kita nak masukkan? Okey, kita terus pergi kepada format jurnal khas ini. Okey, baiklah. Untuk soalan ini, saya dah sediakan tapak di dalam description dekat bawah video ni. Anda boleh download dan cuba dapatkan dan cuba buatlah di dalam tapak yang disediakan ni. Okey, untuk soalan ini, tahunnya adalah 2016. So, kita dah masukkan siap-siap. Seterusnya, kita rujuk terus kepada soalan tadi. Okey, dia kata jurnal jualan. So, kita pastikan kita letak tarikh dia iaitu 4 Februari 2004, kedai juara di dalam jurnal jualan. Kita masukkan seperti ini. 4 Februari, kedai juara 2,400. Okey, seterusnya. Pada 6 hari bulan, kedai juara memulangkan. So, kita tulis balik nama kedai juara. Memulangkan 2010 di dalam jurnal pulangan jualan seperti ini. Okey, 210 210. Februari 6, kedai juara 210. Seterusnya kita kembali kepada soalan. Okey, 12 hari bulan. Okey, 1,800 kepada Pasar Mini Ida. Okey, di dalam jurnal jualan. So kita terus masukkan seperti ini. 12 Pasar Mini Ida 1,800. Berbalik semula kepada soalan tadi. Okey, kita tengok kita dah habis dah soalan ni. Maka bila dah habis, kita pun terus tutup kedua-dua jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey, caranya kita tengok Februari ni, kita mesti tulis tarikh yang terakhir sama ada 28 ataupun 29 hari bulan. So kita kira dulu sama ada tahun lompat atau tidak. Okey, kita kira 2016
bahagikan dengan 4. Kalau dia genap angkanya, tak ada titik perpuluhan, maka dia adalah tahun lompat. Kita ambil 29 hari bulan. Jadi kita masukkan tarikh dia 29 hari bulan. Okey, memandangkan ini adalah jurnal jualan, so kita akan tulis dia di bawah ini sebagai akaun jualan. Okey, angka total di sini kita masukkan. Kita kira 2400 tambah dengan 1800, maka kita akan dapat 4200. So kita masukkan 4200. Bagi jurnal pulangan jualan, so kita dah tahu tadi 29 Februari, last tarikh bulan Februari. Namun di sini jurnal pulangan jualan, so kita akan masukkan dia sebagai akaun pulangan jualan. Okey, dan terus letak saja angka dia, 210. Okey, kalau kita tengok dekat buku teks jualan ataupun pulangan jualan ni dekat bahagian belakang, dia akan isi sama ada debit atau kredit. Jadi saya suka sangat kalau kita guna rumus ini, B, U, D, U. B bermaksud belian, D bermaksud debit. Okay, so kita masukkan dalam petak ini dahulu. Kita tulis belian adalah debit. Okay, kita ingat satu ni je. Belian adalah debit. Jadi secara automatiknya jualan dia mesti terbalik. Jualan dia akan jadi kredit. Okay. Belian bila debit, pulangan belian akan jadi kredit. Maka jualan kredit, pulangan jualan dia akan jadi debit. Dia mesti terbalik antara satu sama lain. So kita ingat prinsip Boodoo. Okay, ni memang saya suka sangat. Prinsip Boodoo. B untuk belian, D untuk debit. So kita ingat yang pertama saja. Dan kita sediakan kotak ini. Okay, jadi kita masukkan jualan adalah kredit. Buat kurungan, tulis KT untuk kredit. Manakala pulangan jualan dia akan jadi debit. Dan kita pun tuliskan sebagai DT di dalam soalan. Di dalam jawapan kita. Okey, siap untuk soalan nombor 2. Seperti ini. Next, kita akan teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, ingat sekali lagi, jurnal khas adalah untuk soalan urus niaga yang hutang ataupun secara kredit. Okey. Kalau dia melibatkan tunai, dia akan pergi dekat buku tunai. So, dia tak ada kena-mengena dengan jurnal khas. Baiklah, tengok 5 hari bulan. Belian secara kredit. Okey, dia dah kata belian kan? Maka ini adalah jurnal belian. Okey, kita gerakkan sikit. Okey, ini adalah jurnal belian. Daripada perniagaan Fadilah, nilai dia RM1,000. Okey, soalan yang kedua iaitu 15 hari bulan. Belian tunai. Okey, bila dia kata belian tunai, maknanya soalan ini kita tak perlu pandang. Sebab dia kata belian tunai. Kita nak cari yang jurnal khas saja kan? Okey, belian tunai ini dia adalah untuk buku tunai. So, kita boleh abaikan soalan nombor 15. Okay, kita nak cari jurnal khas je ni. Okay, nak cari jurnal khas sahaja. Next, kita tengok. Kita ada 20 hari bulan. Jualan secara kredit. Okay, jualan secara kredit ni macam saya cakap tadi. Dia adalah secara hutang. So, automatik dia akan masuk dekat jurnal jualan. Okay, nilai dia RM2,000 kepada perniagaan Yap. Okay. Pada 30 hari bulan, okay, jualan tunai. Okay, nampak perkataan tunai ni? So, secara automatiknya dia bukan jurnal khas. Okay, kita tak nak tengok benda lain. So, ini adalah buku tunai. Jadi, kita boleh abaikan saja soalan pada jualan tunai ini. Dan kita tengok tarikh 30 hari bulan, iaitu pulangan barang niaga. So, bila pulangan barang niaga, siapa yang pulangkan? Okey, dia bukan kata kita menerima pulangan barang. Okey, siapa yang pulangkan? Pulangan barang niaga ini, perniagaan Yap yang memulangkan. Jadi, ini adalah jurnal pulangan jualan. Okey, perniagaan Yap, kita tuliskan nama dia nanti.
Nilai dia adalah RM50. Okey, kita lihat macam mana nak masukkan ke dalam format jurnal khas. Okey, tapaknya saya dah sediakan sama macam tadi. Pelajar boleh terus download tapak ini dan boleh cuba buat berdasarkan soalan pada buku teks. Okey, kita tengok kita ada jurnal belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. So macam mana nak isi? Kita akan fokus terus kepada latihan dia tadi. March 5, beli secara kredit. Okey, nama dia tadi perniagaan Fadilah RM1,000. So kita masukkan dekat jurnal belian. 2016 March 5 perniagaan Fadilah. RM1,000. Next. Jualan, iaitu jenis jualan, niagaan Yap RM2,000. 2016 March 20 perniagaan Yap RM2,000. Next. Pulangan barang niaga yang rosak, okey, iaitu jurnal pulangan jualan, perniagaan Yap RM50. So kita masukkan 2016 March 30 perniagaan Yap RM50. Okey. Dah selesai pun soalan nombor 3 ini. So kita boleh terus tutup jurnal khas tersebut. Cara nak tutup sama macam tadi. Okey, memandangkan March ni akhir bulan adalah 31. So kita terus tulis. Okey, di sini jurnal belian. So kita akan tulis akaun belian RM1,000, walaupun dia cuma ada satu baris saja maklumat, tetap kita kena jumlahkan. Next, kita ada jurnal jualan, maka kita tulis 31 hari bulan, akaun jualan RM2,000. Next, kita ada jurnal pulangan jualan, so kita masukkan 31 akaun pulangan jualan, iaitu RM50. Okey, berbalik kepada budu tadi, belian debit. Jadi bila belian debit, jualan kredit, pulangan belian kredit, pulangan jualan debit. So kita masukkan debit kredit tersebut pada soalan ini. Okey, belian dia akan jadi debit, so kita tulis DT. Bila belian debit, jualan akan jadi KT, iaitu kredit. Bila jualan kredit, maka pulangan jualan akan jadi debit. Okey, simple saja soalan membuat jurnal khas melalui urus niaga. Okey, harap pelajar dapat buat dan cubalah download saya punya lembaran kerja ini dan cuba buat di dalam tapak yang disediakan ini. Okey, itu saja dari saya. Bye-bye.